Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar bagi hati, muka surat 79, baris yang ke-12, baris yang ke-12 daripada bawah. Baris yang ke-12 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bahagi yang ketiga, bahagi yang ketiga daripada 4 bahagi sabar pada barang yang menyalahi ia akan hawa nafsu, barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba, barang yang tiada sangkut paut dengan ikhtiar hamba, tetapi baginya, bagi barang ikhtiar, yakni ikhtiar hamba pada menolaknya, menolak akan barang. Tetapi baginya, bagi barang ikhtiar pada menolaknya, menolak akan barang. Tetapi baginya, bagi hamba, tetapi baginya, bagi hamba, tetapi baginya, bagi hamba ikhtiar pada menolaknya, menolak akan barang. Mana contoh barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba? Seperti menyakiti akan dia, akan orang yang lain, akan dia, akan hamba. Seperti menyakiti akan dia, akan hamba oleh orang yang lain. Menyakiti ini dengan lidah atau dengan tangan, maka sabar atasnya, maka sabar atasnya, atas barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba itu, dengan ketiadaan membalas, dengan ketiadaan membalas. Seperti berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala nasbiranna ala ma azaitumuna. Artinya, dan demi Allah, selagi akan sabar oleh kami. Oleh kami di sini Nabi Ibrahim alaihissalam atas menyakiti kamu, akan kami, akan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan demi Allah, selagi akan sabar oleh kami, oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas menyakiti kamu, akan kami, akan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahagi yang ketiga, barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba. Barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar
ikhtiar hamba, tetapi bagi hamba ikhtiar pada menolaknya. Ini bahagian yang ketiga daripada 4 bahagian barang yang menyalahi barang akan hawa nafsu. Jadi 4 bahagian ni berkait dengan barang yang menyalahi ia akan hawa nafsu. Contoh di sini menyakiti akan dia oleh orang yang lain. Ini perkara yang menyalahi akan hawa nafsu lah. Menyakiti dengan lidah, dengan perkataan, menyakiti dengan tangan dan juga anggota-anggota yang lain. Jadi menyakiti oleh orang yang lain ini termasuk barang yang menyalahi akan dia oleh hawa nafsu. Nafsu kita tak sukalah. Bila disakiti oleh orang, memang menyalahi ia akan hawa nafsu. Dengan bahawa perkara ni perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Jadi sabar di sini sabar pada barang yang menyalahi ia akan hawa nafsu. Yang mana terdahulu barang yang bersetuju dengan hawa nafsu. Barang yang bersetuju dengan hawa nafsu, contohnya sihat badan, selamat, kaya, itu barang yang bersetuju dengan hawa nafsu. Nafsu kita sukalah. Sihat badan, nafsu kita suka. Selamat, nafsu kita suka. Kaya, nafsu kita suka. Ni berhajah kepada sabar. Ini berhajah kepada sabar. Sabar dengan bahawa tiada berlebih-lebihan pada bersedak-sedak dan mengikut keinginan nafsu. Kena sabar. Tuan bagi sihat badan, guna sihat badan tu untuk ketaatan, bukan untuk melakukan perkara mengikut keinginan nafsu. Kalau kata kaya, gunakan kekayaan untuk beribadah kepada Allah, bukan gunakan kekayaan untuk mengikuti keinginan hawa nafsu. Jadi sabar pada perkara yang bersetuju dengan hawa nafsu. Itu satu keadaan. Sekarang ni bicara sabar apabila berlaku perkara yang menyalahi akan hawa nafsu. Yang mana dalam kehidupan kita sebagai manusia ni tak lepas 2 situasi ni lah. 2 keadaan ni. Sama ada berlaku atas kita perkara yang disukai oleh nafsu, sihat badan, ataupun berlaku kepada kita perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Contohnya kena sakit apa semua, itu perkara tidak disukai oleh hawa nafsu. Perkara disukai oleh nafsunya kaya, senang. Perkara yang tidak disukai oleh nafsunya susah, miskin. Ini dalam kehidupan kita. Dua-dua situasi, dua-dua keadaan ni, kedua-duanya berhajah kepada sabar. Kedua-duanya berhajah kepada sabar. Sabar sepanjang masa. Jadi sekarang ni nak bicara hak sabar atas barang yang menyalahi akan hawa nafsu. Dia pergi pada 4 bahagian. Bahagian yang pertamanya sabar pada mengerjakan ketaatan. Mengerjakan ketaatan adalah perkara yang barang yang menyalahi akan hawa nafsu lah. Nawak ta'at ni memanglah menyalahi akan hawa nafsu. Nawak ta'at ni pula permulaannya dengan belajar. Belajar pun barang yang menyalahi akan hawa nafsu. Belajar ni satu ketaatan yang sangat besar. Belajar ni satu ketaatan yang amat besar. Jadi nak belajar ni kena sabar lah. Sebab belajar ni barang yang menyalahi ia akan hawa nafsu. Hawa nafsu ni suka dengar, tak payah belajar. Faham tak ni? Yelah, kita bicara bab ketaatan ni, belajar agama. Kalau nak kira lah belajar dunia pun, nafsu suka ke?
Nafsu suka duduk saja, nafsu suka main-main, nafsu suka menghabiskan masa begitu je. Nafsu tak suka pada belajar. Nak belajar tu kena lawan ke nafsu. Itu belajar ilmu dunia. Kalau ke ilmu dunia ni, matlamat tu matlamat duniawi dah. Belajar dunia, matlamat duniawi, boleh nampak dah. Kalau belajar tinggi, cerah masa depan duniawi, boleh nampak dah. Pun kalau ikut nafsu kok malas belajar, atau jadi pemalas tu. Jadi nak belajar ilmu dunia yang selaras dengan kalau kita selaras dengan nafsu, dak malas. Kalau ikut nafsunya, itu belajar ilmu dunia. Belajar ilmu dunia hak malas ni, belajar ilmu dunia ni orang belajar belaka, tak ada seorang tak belajar. Belajar ilmu dunia ni semua orang sokong belaka, tak ada orang tak sokong. Semua orang sokong belaka. Ittifaq kita panggil, ittifaq habis. Ittifaq keluarga, ittifaq masyarakat sepakat belajar ilmu dunia ni. Tapi kena lawan hawa nafsu, tak jadi nak belajar juga. Kalau ikut nafsu kok tak ke mana belajar ni. Itu belajar ilmu dunia yang kalau kita kata kok nampak kepentingan dunia tu, hasil dunia nampak. Belajar agama hak ni tak ittifaq ni, tak sepakat. Belajar agama tempelang tu adalah belajar agama sebenar ni. Belajar agama sebenar, belajar agama tempelang. Mana belajar agama tempelang? Marah dia orang pula kan. Sekolah tu lah. Macam mana orang sekolah? Belajar agama di sekolah adalah mata pelajaran keras. Teras orang sekolah teras. Teras dah. Sains matematik teras dah. Belajar agama teras. Gitu. Itu hanya apa? Lesek-lesek je. Ada lesek. Lesek tu orang tahu. Lesek-lesek je dia ni. Dia layang-layang ke atas gitu je. Dia lesek-lesek, dia nak tutup. Nak tutup dia lesek-lesek. Pada lesek orang tahu. Dia nak tutup tu, nak tutup. Nampak nak comel sangat, dia pun lesek selapis. Lesek. Tak dalam lampu mana habis dia lesek selapis tu. Tu lesek je, tempelang je. Tu tak ada masalah tu. Nak belajar agama betul-betul, duk pondok betul-betul. Tu. Itu ketaatan yang besar tu. Barang yang menyalahi akan hawa nafsu. Nafsu sendiri pun menyalahi, nafsu keluarga pun menyalahi, nafsu masyarakat pun menyalahi. Tu nak kena sabar sangat-sangat. Sabar pada mengerjakan ketaatan. Tapi nak ceritanya, belajar ilmu dunia yang nampak kerjaan dunia pun kena sabar dah. Ni belajar taat pula ilmu agama. Lagilah kena sabar. Bukan kata nak belajar jadi alim ulama, nak belajar wis selesai fardu ain pun jadi satu isu jadinya. Belajar setakat nak wis selesai fardu ain pun jadi isu, jadi balah pulaknya. Belajar fardu ain, macamlah kita dah pandai. Tak apalah kalau pandai, alhamdulillah. Apa masalahnya? Dah duduk ajak sentiasa, duduk hantar pengajian fardu ain, baguslah. Kamu dengar pula sekali lagi, dah kamu pandai dah. Selapis lagi, ulang lagi, bilah. Apa masalah? Apakah kalau kita dah pandai dah fardu ain, orang ajak belajar fardu ain, orang hantar rakaman fardu ain, jadi masalah? Tak ada masalah kalau kita pandai dah. Kalau kita pandai dah ni mudah sangat-sangatnya. Hanya dengar ngulang-ngulang payah apa? Jadi satu masalah. Sebab beranggapan pandai dah lah bagus. Orang ramanya tak pandai tu susah. Dia pandai dah, lagi senang belajar. Dah pandai dah tak mau belajar. Apanya ilmu dunia belajar belah-belah tahun, takkan ilmu fardu ain tak mau ngulang. Tapi sebenarnya cakap gini ni jahil fardu ain. Jahil fardu ain. Dan termasuk orang yang semangat belajar fardu ain pun pernah mengalami situasi yang sama. Orang yang tekun belajar fardu ainnya
Dulu pun dia sama juga sikap dia. Ni pengalaman orang lah. Dia kata saya dulu sikap yang sama. Bila kawan saya terdahulu ajak belajar fardu ain, hantar rakaman fardu ain, dia jadi macam kata kita jahil. Jadi gitu seolah-olahnya. Dia tak puas hati juga. Tapi oleh kerana kawan nak kata macam mana? Turuk Allah. Kata macam kata kita jahil, bukan, memang jahil sungguh. Mula asal dia anggap macam kawan dia anggap dia jahil. Padahal dia pandai. Dia pandai dah belajar dah agama di sekolah kan, pandai. Jadi seolahnya kawan dia anggap dia jahil walau dia pandai. Tapi oleh kerana kawan punya pasal dengar memang sah jahil fardu ain. Terutama sekali jahil fardu ain akidah balik awal, tak ada benda. Minta maaf lah kalau sekolah dalam bab akidah kena belajar molek kat luar, jangan harap sekolah. Tak lepas. Kalau pekoh wallahu a'lam lah kalau pekoh tu. Kalau pekoh mungkin lah. Kalau akidah minta maaf. Dah. Tak ada. Sekolah tak ada. Tak lepas. Bukan tak ada. Ada. Asas-asas tu ada. Bukan tak ada. Asas ada. Tapi melengkapi tidak. Asas ada. Memang hak tu bab akidah kena tegak tu. Memang tak lepas di sekolah. Asas sahaja. Tak lepas. Tu nak kena sabar dah. Padahal belajar payah apa? Bukan ada bayaran ada apa pun. Tak ada bayaran pun. Macam mana kalau sekali masuk kelas bayar. Kelas ni kan ada kan kelas berbayar. Masuk bilik dalih kelas umum dalih warakamah lah, kelas berbayar. Macam mana nak belajar? Ni kelas free je. Tak ada berbayar pun. Pandai ulang apa masalahnya. Kalau pandai sungguhlah. Yang pertama, sabar atas mengerjakan ketaatan. Yang kedua, sabar atas meninggalkan maksiat. Itu yang kedua. Maksiat perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Jadi kena sabar pada meninggalkan segala maksiat. Itu yang kedua. Yang ketiga ni, barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba. Ini tak berkait dengan ikhtiar dan usaha daripada pihak hamba, tak ada sangkut paut. Tetapi bagi hamba ikhtiar pada menolaknya, pada menolak barang yang tiada bersangkut paut tadi. Itu yang ketiga. Cuba kita turun ke bawah. Bahagian yang keempat. Bahagian keempat, barang yang tiada masuk ia barang sama sekali di bawah ikhtiar. Barang yang tiada masuk ia barang sama sekali di bawah ikhtiar hamba. Hak yang ketiga ni barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba juga, tetapi bagi hamba ikhtiar pada menolak. Ikhtiar pada menolak. Contohnya menyakiti akan dia oleh orang yang lain. Lepas tu boleh ikhtiar tolak. Tolak macam mana kalau orang kata kita? Tumbuh dah ke macam mana? Bukan gitu dah. Sekarang ni orang menyakiti kita dengan lidah. Macam mana ikhtiar kita nak menolak? Nak ikhtiar macam mana? Atau dengan tangan. Orang nak menyakiti dengan tangan. Macam mana kita ikhtiar untuk menolak? Tepi. Teki. Bukan teki dah. Tepi gitu. Gitulah dah. Dan Nabi faham dulu beza antara yang ketiga yang keempat. Bahagian yang keempatnya, barang yang tiada masuk ia barang sama sekali di bawah ikhtiar. Barang ni bukan ikhtiar hamba dan hamba tidak ada ikhtiar untuk menolak. Contoh mana? Seperti mati. Bukan mati kita ni, mati kekasih. Mati orang yang kita kasih. Mati mak, mati ayah, mati anak.
Itu sama sekali bukan ikhtiar kita, dan memang kita tak boleh nak tolong. Boleh tolong? Mak nak mati, ayah nak mati, anak boleh tolong? Memang tak boleh tolong. Hak ni sama sekali tiada masuk ia di bawah ikhtiar hamba. Yang ketiga tu barang yang tiada bersekutu dengan ikhtiar hamba juga. Bukan pilihan hamba. Orang menyakiti dengan perkataan, bukan hamba yang memilih. Orang menyakiti dengan tangan, dengan perbuatan, itu bukan di bawah ikhtiar pilihan hamba. Tapi hamba masih lagi boleh ikhtiar untuk menolong. Adapun mati orang yang dikasihi, ada ikhtiar untuk menolong supaya dia tak mati. Tu tak ada. Tiada masuk ia sama sekali bahawa ikhtiar, pilihan dan usaha hamba. Adapun yang pertama, mengerjakan taat. Yang kedua, meninggalkan segala maksiat. Kedua-dua tu, hak tu bersangkut paut dengan ikhtiar hamba. Mengerjakan taat, meninggalkan maksiat, itu barang yang bersangkut paut dengan ikhtiar hamba. Hamba yang memilih dan melakukan ketaatan, hamba yang memilih dan melakukan dengan bahu meninggalkan maksiat. Ada ni. Yang pertama, kedua, itu barang yang bersangkut paut dengan ikhtiar dan kasab, usaha hamba. Hak yang ketiga, tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba, tetapi hamba boleh ada ikhtiar pada menolong. Yang keempat, tidak ada sangkut paut langsung dengan ikhtiar hamba. Hamba tak boleh nak tolak seperti mati orang yang dikasihi. Jadi hak mengerjakan taat, meninggalkan maksiat, itu barang yang hamba pilih sendiri. Maka barang yang hamba pilih sendiri ni, nak sabar dia, dia ringan sikit nak banding dengan yang tiga dan keempat. Macam mana nak sabar atas mengerjakan taat? Lah taat kita yang pilih kan? Sabarlah. Macam mana sabar ketika meninggalkan maksiat? Kita yang memilih untuk meninggalkan maksiat. Sabarlah. Hak yang ketiga ni, ni bukan ikhtiar pilihan kita. Yang keempat, langsung tidak berkait dengan ikhtiar kita sebagai hamba. Tiga keempat ni, ni sabar dia lebih berat. Sabar dia lebih berat. Lebih sukar. Sebab yang tiga keempat bukan ikhtiar hamba. Yang kedua, sabar atas mengerjakan taat. Sabar. Nak buat taat kena buat molek. Nak buat taat permulaan kena sabar. Biarlah kita buat tu betul-betul hati ikhlas. Dah kita pilih nak buat taat kan? Sabarlah. Hati pun jagalah. Kita pilih. Tengah-tengah buat taat tu, sabar. Buat dengan sempurna. Zahir kena comel, batin kena comel. Sabar, kena jaga molek. Tahan hati molek. Dalam buat ibadah, tengah-tengah buat, jangan buat malas. Jangan buat cara cincai, buat comel-comel. Sabarlah. Ringan sikit. Kamu yang pilih nak buat taat kan? Sendiri pilih nak buat taat. Buat-buatlah molek. Sabarlah. Ringan. Ada ni. Lepas dah siap dah buat ketaatan, kita pilih nak buat taat. Kenapa? Nak jadi bekal akhirat. Nafsu tak suka taat, nafsu tak suka. Tapi kita pilih nak buat taat juga. Sebab apa? Sebab kita nak bekal akhirat. Lepas siap dah buat taat, jangan bercerita kat orang lah. Utuh pahala akhirat kita tu. Waktu pun berat dah nak sabar. Tapi ringan nak banding tiga keempat ni. Tiga empat ni berkait tidak berkait dengan ikhtiar kita. Tiba-tiba orang kata kita, orang waknanya kita. Itu bukan pilihan kita. Itu bukan pilihan kita. Ada ni.
Tu lagilah ni nak sabar tu berat. Bukan kita memilih. Walaupun mengerjakan taat, walaupun meninggalkan maksiat, perkara yang menyalahi akal nafsu, tapi kita yang pilih. Tak mau turut nafsu, kita nak buat taat. Tak mau turut nafsu yang suka pada maksiat, kita tinggal maksiat. Kita yang pilih. Bila kita pilih, sabarlah. Mana apa tu? Lebih ringan. Nanti dia akan bicara lah. Sabar atas ketaatan 300 darajah. Sabar atas meninggalkan maksiat 600 darajah. Sabar yang ketiga keempat ni 900 darajah. Taat kita yang pilih nak buat, ikhtiar nak buat. Lepas tu buat pula nak buat lebih kurang. Kalau kita kata mu nak buat kan buat molek lah. Mana kalau tidak tak usah buat lah. Tak ada lah kata tak usah buat tu. Kena buat lah taat. Sabar molek lah. Sebab kita pilih nak buat taat. Pilihan kita. Meninggalkan maksiat, pilihan kita. Meninggalkan maksiat, pilihan kita. Sabarlah. Hak ni hak barang yang tiada bersangkut dengan ikhtiar hamba. Tetapi bagi hamba ikhtiar pada menolaknya. Yang keempat di bawah barang yang tiada masuk ia sama sekali bawah ikhtiar. Mana hamba tidak, bukan ikhtiar hamba,